Seterusnya, laporan Digital News Asia pada Mei 2021 mendedahkan COVID-19 berikan impak ke atas perniagaan di Malaysia terutama dari segi mengekalkan aliran tunai. Menurut pengasas bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif ATA Plus ataupun ATA Plus, Elaine Lokman, wujud lebih banyak ruang untuk fintech dan pendanaan PKS tumbuh dalam suasana ketika ini. Ini terutama ketika pendanaan melalui equity crowdfunding yang membuahkan kejayaan pada 2020. Tambahnya, Malaysia telah saksikan kempen ECF yang berjaya pada 2020 dengan 159 kempen yang berjaya melibatkan 150 PKS dengan pendanaan bernilai 199 juta ringgit. Dalam masa yang sama, pembiayaan peer-to-peer P2P telah menyaksikan lebih 15,800 kempen yang berjaya untuk 2,801 PKS dengan jumlah dana diraih sehingga 1.14 bilion ringgit. Kita ingin membincangkan berkenaan equity crowdfunding dan juga peluang bagi PKS di Malaysia untuk berkembang di tengah tempoh sukar ini bersama dengan pengasas bersama dan CEO ATA Plus, Elaine Lokman. Elaine, pertama sekali, Malaysia adalah antara negara pertama ataupun negara pertama di ASEAN yang benarkan equity crowdfunding. Ia diperkenalkan dan dikawal selia sejak 2015 dan pada masa itu hanya ada 6 perintis. Industri ini semakin berkembang. Bolehkah Elaine kongsikan kemajuan yang berlaku sehingga kini? Terima kasih Rizal. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi saya ingin jelaskan ni dari 3 aspek ya. Satu daripada garis panduan. Daripada garis panduan sejak 2015 pada masa mula-mula diperkenalkan tahap maksima yang boleh sesebuah syarikat meraih dana adalah 5 juta ringgit sahaja. Sehingga sekarang pihak Suruhanjaya Security telah menaikkan tahap maksima itu kepada 20 juta. Itu nombor pertama. Keduanya, syarikat yang dibenarkan mendapatkan dana melalui kempen equity crowdfunding adalah pada mulanya hanyalah syarikat bertahap sendirian berhad. Sekarang bukan sahaja sendirian berhad tetapi juga syarikat bertahap LLP dan juga syarikat awam yang tidak tersenarai ataupun unlisted berhad. Ya, so itu adalah satu perkembangan yang amat menarik yang kami rasa akan mendapatkan tarikan ya kepada bukan sahaja para SME atau PKS di luar sana tetapi juga syarikat awam yang tidak tersenarai. Ya, itu adalah yang tarikan yang saya rasa pembaharuan. Tetapi saya nak tambah lagi Rizal, terdapat juga sokongan kerajaan ya terhadap ECF dan P2P ini melalui sokongan dana MySafe, Micro Investment Fund, yang terbukti yang kerajaan membuat dana ini dalam bajet 2019, 2020 dan juga 2021. Ya, so itu adalah sokongan kerajaan dan juga satu lagi adalah rebate kepada pelabur-pelabur yang melabur dalam syarikat kempen ECF ni mulai tahun ini daripada 1 Januari hingga 31 Disember 2023. Jadi Elaine, menjadi negara pertama dalam ASEAN yang benarkan equity crowdfunding, adakah ini menempatkan Malaysia lebih ke hadapan dari segi kematangan pasaran tersebut? Di tahap ASEAN, saya rasa negara Malaysia adalah salah satu yang ke depan lah berbanding kepada negara-negara lain dan juga saya rasa amat setanding dengan saya rasa negara-negara lain di seluruh dunia yang menawarkan pendanaan alternatif secara equity crowdfunding ini. Dan Elaine, sepanjang 1.5 tahun perniagaan Malaysia terkesan akibat daripada COVID-19, bagaimana industri fintech bantu atasi pandemik COVID-19 dan bagaimanakah ia beri kesan kepada kempen crowdfunding ataupun pendanaan semenjak pandemik ini berlaku? Kita tahu nombor untuk 2020 sangat menggalakkan. 2021, Elaine? Ya, kami rasa kalau kita lihat daripada fintech ya, terutama saya nak bincangkan sini mengenai ECF dengan P2P, memang sangat membantu. Rizal telah memberikan data-data tadi. Tahun 2020
pada ECF sahaja lonjakan sebanyak close to 400%. Ya. Dan tahun ini kami rasa trend ini akan continue, ya, disebabkan oleh insentif-insentif yang diberi oleh kerajaan. Terutama sekali kami rasa syarikat-syarikat yang akan melihat cara pendanaan sebegini, terutamanya daripada syarikat-syarikat PKS yang lebih besar, dan juga syarikat-syarikat yang tidak tersenarai, syarikat awam tidak tersenarai, iaitu ahli terberat. Dan juga kami rasa para pelabur akan lebih tertarik kepada cara melabur secara begini, terutama melihatkan insentif yang diberi oleh kerajaan daripada bajet 2021. Dan sebagai penyokong pendemokrasian kekayaan dan juga penyertaan kewangan dalam ekonomi baru, adakah Elaine lihat lebih banyak perusahaan mikro, kecil, sederhana, PKS manfaatkan platform ECF seperti Atta Plus ataupun dan juga apakah manfaat ECF kepada usahawan PKS ini berbanding dengan pendanaan melalui cara-cara konvensional, Elaine? Ya, kami of course mengalu-alukan, ya, lebih ramai lagi para PKS, syarikat PKS, terutama syarikat mikro. Tetapi yang kami lihat, ya, sejak ECF dan P2P ini dilancarkan di Malaysia, cabaran yang mereka hadapi adalah untuk penyediaan dokumentasi, ya, terutama sekali in terms of business plan, ya, plan perniagaan mereka dan juga unjuran perniagaan ataupun financial projection. Kami melihat itu adalah cabaran yang utama, ya. Lagi satu yang kami lihat yang cabaran mereka adalah mereka kena prihatin sikit, ya, kepada diorang punya rekod perniagaan, terutamanya kepada report-report audit mereka, ya, kena mengemaskinikan dan kena tip-top lah. Dan ramai yang berpendapat bahawa ECF ini mungkin lebih relevan kepada perniagaan berkaitan dengan teknologi, startups. Adakah perniagaan tradisional seperti pertanian, makanan juga minuman, komoditi dan juga lain-lain ada peluang untuk turut serta dalam meraih dana melalui ECF ini? Ya, saya rasa anggapan tu adalah benar, Rizal. Pada mula-mulanya memang, ya, syarikat-syarikat startup yang berunsurkan teknologi yang faham konsep ECF ini. Tetapi dah 2-3 tahun kebelakang ini kami melihat lebih banyak lagi syarikat-syarikat dari bidang lain seperti fashion, oil and gas, ya, daripada pertanian dan juga perfilman, ya, yang akan cara meraih dana melalui ECF ni lebih menarik kerana prosesnya adalah lain daripada sekiranya kita pergi kepada syarikat-syarikat ataupun financial institution yang konvensional. Dan Elaine, di laman web Atta Plus sendiri saya telah lihat beberapa syarikat yang turut serta dalam proses pendanaan tersebut. Ada syarikat yang jual ikan, produk kecantikan. Bagaimanakah selera pelabur kepada industri-industri yang ini berbanding dengan industri seperti teknologi dan juga aplikasi untuk pengguna? Pada pandangan saya, ini terpulang pada pelabur, ya, sebab bila kita lihat kempen-kempen ini, mereka memberi pulangan-pulangan yang berlainan kepada pelabur dan juga potensi-potensi pelaburan. Jadi terpulang kepada pelabur, dan saya nak beritahu di sini, ya, untuk para pelabur di luar sana, untuk equity crowdfunding ni, ini adalah pelaburan jangka panjang, ya. Jadi pelaburan tu kena hold, kena pegang, ya. Mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun terpulang. Nombor satu. Nombor dua, jumlah pelaburan pun tak semestinya besar. Ya, ni bukan macam nak pelabur di pasaran saham. Saya nak beritahu di sini, pelaburan yang paling kecil yang kita pernah terima adalah RM10. Okey. Ya, dan yang paling besar daripada seorang perseorangan adalah RM1 juta. Jadi dia punya range dia sangat luas, ya. So pelaburan boleh daripada RM10, RM200, RM500, RM1,000,
5,000 terpulang kepada kempen tersebut. Dan pulangannya saya nak bagi contoh ya, macam Uber lah. Sekiranya kita ni dapat melabur dalam syarikat seperti Uber dan katalah kita melabur RM10,000, kalau kita pegang saham kita tu sehingga Uber pergi listing, menuju ke listing, masa tahap listing tu duit kita tu atau pelaburan yang RM10,000 tu akan menjadi lebih daripada 100 juta. Dan ini adalah satu kajian yang telah dilakukan daripada satu syarikat konsultansi. Dan tetapi ada juga risiko yang datang bagi kedua-dua pihak tersebut, iaitu pelabur dan juga syarikat tersebut, syarikat yang mencari pendanaan tersebut. Mungkin Eileen berbincangkan risiko yang datang dengan pelaburan berkenaan, dengan syarikat berkenaan. Bagaimanakah pengurusan risiko dilakukan terutama ketika tempoh tidak menentu ini, Eileen? Ya, so ada berbagai cara yang kami lakukan. So sebagai platform ECF, kami lakukan screening ataupun due diligence ya, untuk make sure pastikan yang dokumentasi, dan kami buat penyelidikan latar belakang ya, dan make sure semua yang information dan maklumat yang diberi adalah benar ya, dan telus ya. Nombor satu. Nombor dua, setelah syarikat-syarikat atau kempen ini tersenarai di atas platform-platform ECF ni, tanggungjawab para pelabur adalah untuk meneliti dan memahami perniagaan tersebut, dan juga mereka diberi peluang untuk bertanya soalan kepada para pelabur di atas platform ataupun semasa para kempen issuer ni, syarikat-syarikat ini melakukan pitching session. So sekarang buat masa ni kalau kita tengok zaman-zaman COVID ni kebanyakan orang sekarang dah comfortable, dah selesa dengan online pitching. Jadi kami sejak tahun lepas lah, almost 100% ya, kita buat pitching secara online. Dan tanyalah soalan yang berbagai-bagai kepada mereka ni, so that para pelabur kena faham apa risiko yang dihadapi, faham syarikat ini, plan dia, dan risiko dan juga potensi pulangan yang mereka boleh dapat. Dan pada syarikat pula, yang paling penting selepas mendapat wang pelaburan ni adalah reporting lah. Jadi mereka kena sentiasa memberi laporan, sama ada laporan kewangan ataupun laporan progres kepada para pelabur ya, untuk memberi comfort level kepada para pelabur mereka. Dan Eileen, sedikit berkenaan dengan itu Eileen ya. Mungkin Eileen boleh terangkan apakah jurang yang wujud antara usahawan yang baru menyertai kelas-kelas tersebut contohnya berbanding dengan usahawan yang sudah matang dan juga mampu untuk meraih dana di pasaran. Apa jurang utama yang Eileen lihat bagi usahawan yang baru ingin berfikir untuk mendapatkan pendanaan daripada ECF ini? Ya, yang kami lihat ya, selama 5-6 tahun kami berkecimpung dalam bidang ni, pada saya yang paling penting yang para usahawan kena fikirkan adalah nombor satu, apabila membuat pelan perniagaan dan unjuran kewangan tu, kenalah berhati-hati dan juga kalau boleh as realistic as possible lah ya. Nombor satu. Nombor dua, pengemaskinian dokumen dan juga laporan kewangan ya. Nombor tiga adalah engagement dengan para pemegang saham mereka. Kerana kami selalu nasihat ya, lagi kerap mereka memberi laporan, engagement dengan para pemegang saham, jadi the comfort level tu ada di situ, dan mereka akan seterusnya menyokong ya syarikat-syarikat ini walaupun dalam masa senang ataupun susah ya, yang tu penting ya. Okey. Dan seperti yang kita ketahui Eileen ya, negara kita menuju usaha untuk mencapai imuniti kelompok. Pada pandangan Eileen, adakah akan berlaku peningkatan prospek pelaburan dan juga pembukaan lebih banyak perniagaan dan aktiviti ekonomi yang lebih baik, dan apakah kesannya kepada ECF? Ringkas Eileen. Ya, pada saya tahun ini
until kita reach komuniti kelompok ni, even buat masa ni pun kami rasa ada peningkatan sebab saya rasa rakyat Malaysia bila melihat dalam keadaan yang tertekan, jadi mereka akan melihat cara-cara lain, dan cara-cara lain adalah kepada towards entrepreneurship. Ya, dan kami expect tahun ni kami rasa ada lonjakan melihat lonjakan terutama daripada pertumbuhan daripada syarikat-syarikat PKS tu satu ya. Tapi melihat kepada equity crowdfunding dan ECF dan P2P, kami rasa kami dapat rasa trend ini akan terus menerus, dan saya dapat lihat lebih ramai lagi syarikat yang lain yang tertarik akan cara pendanaan sebegini, terutama selepas Securities Commission memberi lebih pelonggaran ya, dan daripada garis panduan atau guidelines yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Elaine Lokman, pengasas bersama dengan CEO Arta Plus yang membincangkan berkenaan dengan equity crowdfunding dan juga peluang bagi PKS di Malaysia untuk berkembang melalui pendanaan seperti ini di tengah tempoh sukar ini.